Assalamualaikum, apa khabar? Jadi berita hari ini masih lagi berkisar banyaknya sekitar COVID-19 lah. Jadi kita mulakan sedikit dengan light news, iaitu tentang Toyota dan Perodua yang menghasilkan video-video gaya. Jadi Toyota punya video gaya ni dia gunakan selebriti yang memandu dalam series Toyota Gazoo Racing Vios Challenge mereka. Dan nyanyi lagu gaya, happy. Dan juga satu lagi menarik, dia buat video mengenai macam mana nak celebrate gaya kalau ada social distancing ni, dan setengah mungkin ketua keluarga kerja yang tak dapat balik kampung, tak dapat balik ke rumah untuk gaya. Ini dia punya video dia. Dan Perodua pula dia buat video macam TikTok challenge, marketing department dia pas sampul duit gaya. Tengok last kali dalam tu bukan duit, semuanya peringatan untuk jangan lupa masuk balik kerja hari Khamis ni. Okay lah. Semua orang nak kena figure out the way kan, nak keep interested dalam masa-masa sangkut duduk kat rumah lama ni, dia PKP ni semua, nak beraya sangat pun tak boleh. Okey, lagi berita tentang pelancaran model lah. Jadi BMW melancarkan S1000RR Superbike mereka yang terbaru. Jadi versi terbaru ni masih lagi menggunakan enjin 4 silinder dengan 1 liter, is a liter bike, dan menjana 207 kuasa kuda dan 113 Newton torque. Dan ini boleh membolehkan ia memacu sehingga kelajuan lebih 200 km sejam. Motor ni memang canggih lah, dia macam-macam teknologi yang ada. Yang pentingnya berapa nak kena bayar sebulan kan. Jadi kalau awak berminat, pergi ke BMW, dia punya Group Financial Services menawarkan 80% pembiayaan untuk motosikal ni sehingga tempoh 4 tahun dengan bayaran bulanan RM1,420. Mampu milik? Kalau mampu milik untuk anda, teruskan. Ini ada satu model yang kita dah lama juga tunggu sebenarnya, Kia Seltos. Kia Seltos ni sebuah SUV yang saya dah tengok dah secara fizikal untuk kenderaan ni, dan saya rasa ianya kenderaan yang memang cantik dan mungkin boleh mencabar pasaran SUV compact. Cuma sekarang ceritanya harga lah, sebab banyak juga model-model sekarang di pasaran pada saiz ini. Yang ni dia besar sikit, dia lebih kurang saiz macam BRV, HRV, besar lebih kurang macam saiz HRV. Mungkin harga tu tak pasti. Kalau mungkin harga dia murah sikit pada HRV ni, mungkin jadi hit lah. Kalau harga lebih kurang sama macam HRV, tak tahu. Tak pasal spesifikasi dia, ada juga yang spesifikasi yang cantik, yang tinggi, yang mempunyai berbagai ciri-ciri menarik lah, ciri-ciri moden. Tapi ini ceritanya ialah bukannya, ini kereta ni mula asal direka bentuk untuk pasaran tertentu lah, macam pasar membangun lah. Misalnya dipasang di India, tetapi nampaknya dekat US pun kereta ni is performing quite well. Memang top 10 best car for recent college graduate. Jadi memang SUV tengah trending, dan reka bentuk yang canggih ni mungkin telah mendapat minat pembeli baru. Dan seterusnya kita tengok ni gangguan tentang COVID-19 lah. Jadi COVID-19 ni masih lagi isu besar. Jadi kita tengok di sini Daihatsu telah membuat pengumuman bahawa mereka terpaksa mengurangkan jumlah waktu kerja dan juga tutup kilang. Jadi kita tengok dia orang release 18 Mei ni, di head office Ikeda Plan dia akan run 3-day week selama 4 minggu bulan Jun. 4-5 tu ni semua 4-5 ni hari Khamis Jumaat lah. Khamis Jumaat. Di Kyoto Plan dia orang tutup sehari seminggu, jadi kerja 4 hari seminggu. Di Kyushu ada 2 plant dia, Nakatsu 1 dengan Nakatsu 2 ni. Jadi Nakatsu 1 ni buat macam commercial vehicle, dia akan tutup kerja 3 hari seminggu selama 2 minggu. Nakatsu 2 yang buat Mira East ni semua akan kerja 4 hari seminggu selama 2 minggu. Parent company Toyota juga sama, mengalami isu yang sama. Dia orang juga akan tutup. Yang ni tutup, tengok ni 4 hari seminggu. Dan ini semua bulan Jun. Dalam bulan Jun saja ni, belum cerita lagi bulan-bulan lain. Jadi di Malaysia ni pun kita rasa perkara yang sama akan berlaku. Kita belum dapat lagi maklumat. So brace yourself, bersedia. Kalau awak rasa mungkin awak akan terjejas dan mungkin akan berlaku redundancy, akan retrenchment. Tengok link di atas ni, kita ada buat satu video panjang juga, ceritakan panjang lebar tentang redundancy ni, kenapa hak-hak anda sebagai pekerja dan juga hak sebagai majikan lah, tentang redundancy ni, apa yang boleh dilakukan, apa yang jangan dilakukan, yang akan mendatangkan masalah. So itu berita tentang COVID-19 lah. Dan kita tengok Mitsubishi juga telah mengeluarkan financial statement dia untuk tahun 2019 lah, yang berakhir pada 31 Mac 2020 tu. Kita tengok di sini dia orang rugi lah, rugi dalam 25 bilion yen untuk tahun 2019 financial year yang berakhir pada 31 Mac tu. Dan kita tengok dia orang also burn through dia punya cash lah.
So they burn through about 100 billion yen in terms of cash, about 90 billion cash. Ini berita yang paling besar sekali minggu ni pada saya, iaitu Volkswagen telah menandatangani satu perjanjian dengan pengedar-pengedar mereka, all their retail partners, dengan satu model penjualan baru untuk ID3. Jadi ID3 ni seperti yang anda tahu ialah kereta elektrik Volkswagen, dan mereka mahu menjualnya secara online lah. Ini mungkin mereka mengikut langkah yang diambil oleh Tesla. Kalau dulu kita beli kereta melalui pengedar ataupun penjual, sekarang Volkswagen mahu menjual semua ID3 mereka melalui atas talian ataupun online. Jadi bagaimana, apa akan berlaku kepada dealer-dealer ni? Itu yang menjadi risau kepada banyak dealers. So saya rasa model ni akan menjadi model baru yang akan diikut oleh syarikat-syarikat lain, kerana ini satu langkah yang besar yang diambil oleh Volkswagen, dan saya rasa ianya mungkin akan diikuti oleh syarikat-syarikat besar yang lain lah, pasal Volkswagen adalah syarikat kereta terbesar dunia. Kalau mereka telah mengambil keputusan begini, tentunya syarikat-syarikat lain akan memerhatikan dan melihat kalau ini berjaya, dan tentu mereka akan mengikutnya. Dan di sini kita lihat Volkswagen telah berjaya mencapai satu formula di mana semua agree, setuju, retail partner mereka bersetuju, rakan-rakan penjualan mereka telah bersetuju dengan model baru ni. Jadi apa model baru ni? Jadi model baru ni ialah sebenarnya mereka nak jual secara online. Jadi dia boleh membeli secara terus daripada Volkswagen, di mana Volkswagen akan menentukan harga di HQ. Jadi kalau macam tu, ramai orang sebenarnya beli kereta ni, orang takut tak dapat best price kan. So kalau dia boleh pergi satu tempat dan tentu dah dapat best price, sudah tentu mereka tidak akan mahu membelinya secara fizikal lah, kecuali mereka boleh yakin boleh mendapatkan harga yang lebih rendah lah. Jadi under the new model, jadi pengedar ni dia berlakon sebagai agent, dia bukan lagi sebagai penjual lah, bukan penjual semula. Jadi kalau awak tahu, jadi agent ni dia senang sikit, in the sense that agent ni selalunya jarang dia orang kena beli dan simpan stok macam tu lah. Jadi agent dia tolong jualkan. Jadi mungkin tak ada floor stocking lagi cost untuk dealers. Pasal kalau benda tu dibeli secara online, jadi semuanya diuruskan oleh HQ lah. Jadi apa yang berlaku ialah pembeli boleh memilih dealer mana dia orang nak terima kereta. Pasal realitinya kereta tak dihantar terus daripada kilang. Itu satu sistem yang mungkin tak masuk akal. Dihantar kepada dealer, pasal dealer nak kena uruskan juga kereta di tahap tempatan. Jadi kereta elektrik ni seperti mana kita tahu, mungkin juga menjejaskan model perniagaan dealer-dealer atau penjual atau pengedar, kerana maintenance dia berkurangan. Kita tengok Tesla, mereka-mereka yang memiliki Tesla mengatakan memang maintenance adalah minimal. Cuma mereka pergi melawat pusat servis setiap 6 bulan ataupun setiap setahun untuk pemeriksaan, dan jarang ada benda yang perlu diganti kecuali rosak lah. Macam kereta biasa, tiap kali servis mesti kena tukar minyak hitam lah, itulah ini tak ada. So itu akan memberikan kesan lah. Tapi kita tengok di sini bagaimana Volkswagen telah membantu. Saya rasa lah satu cara yang membuatkan mereka setuju ialah kalaupun awak memilih untuk membeli secara online, awak kena pilih dealer mana nak kita terima kereta tu. Dealer tersebut akan menerima komisen yang sama. Kerana dealer tersebut, lepas kita dah katalah kita nak terima kereta di Subang Jaya lah, katalah. So dealer di Subang Jaya. Jadi dealer di Subang Jaya tu dia kena terima pelanggan tu datang ke showroom dia, aturkan test drive dan do the usual sales consulting, except the actual selling of the car. So dia dah setuju, dan harga semua HQ akan tetapkan. Dan bila HQ dah tetapkan, dia orang terima komisen yang sama, sales bonus yang sama, macam seolah-olah mereka dealer dulu. Cuma sekarang tak ada floor stocking punya cost lah saya rasa, dan itulah macam mana dia orang nak compensate untuk maybe the loss of revenue when it comes to electric cars lah. Electric cars ni nampaknya memang ada sikit kurang popular dengan dealer pasal isu-isu tersebut lah. So kita tengok ini yang antara isu paling penting sekali ialah Volkswagen decides on the vehicle price. So ini yang membuatkan saya rasa ramai pembeli akan menggunakan sistem ni, kerana dia lebih percaya dengan HQ lah selalunya kan. Jadi bila HQ dah tetapkan harga secara online, jadi dia rasa lebih adil, dan saya rasa ianya akan menjadikan lebih popular kepada mereka-mereka yang mahu membeli kereta. Dan juga Volkswagen also takes responsibility for vehicle financing and best back the returns and residual value risk. So dia kalau kata
kereta tu nak dibiayai, Volkswagen akan risaukan benda tu pasal dia yang jual. You tak payah risau tentang financing semua, Volkswagen akan sort out the financing. Dan kalau kata nak kena ambil balik kereta, mungkin kereta on lease ke ataupun sewa jangka panjang, Volkswagen akan tanggung risiko harga jatuh teruk tu lah. So dalam hal ni nampaknya ini satu model yang mungkin akan menjadi lebih popular seluruh dunia. Tesla memulakan jual secara terus ni, tapi dan sekarang nampaknya Volkswagen sudah mengambil langkah yang sama. Jadi ini sudah tentu akan menjadikan ini satu step yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat penting untuk kita semualah. Okey, setakat itu saja berita kita hari ini, pendek sikit. Apapun, kalau awak dah tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan tolong tekan butang subscribe. Kalau belum pernah subscribe, tekan butang like kalau suka video ni, dan kongsikan dengan kawan-kawan kalau ada manfaat. Lepas ni kita nak buat satu berita analisis sikit lah tentang keadaan industri otomotif ni sejak COVID-19 ni, apa yang akan berlaku. Ada orang kata kereta elektrik akan menjadi semakin popular, ada orang kata tidak kerana harga minyak dah murah. Betul ke harga minyak akan terus murah, dan ataupun bagaimana, apakah keadaannya di dalam pasaran tenaga, in the energy market, di mana sasaran untuk harga minyak, sasaran untuk kos elektrik kat mana, semua keadaan, adakah semuanya akan menjadi lebih mahal lepas ni ataupun adakah ada kelebihan kepada kereta elektrik. Tunggu tak lama lagi, sehari 2 lagi kita akan keluarkan video tersebut. Dan kalau awak nak tengok video tersebut, tekan butang loceng supaya anda mendapat notifikasi segera bila kita mengenai video tersebut. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.